kuliah subuh. Sama-sama kita belajar, mendidik hati, satu suplemen bagi hati, insya-Allah. Memulakan dengan kebaikan pada pagi hari, insya-Allah akan berterusan dengan baik sehingga ke akhirnya. Fatihah ini juga insya-Allah merupakan satu kebaikan untuk semua kesayangan kita yang hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Semoga nantinya semuanya akan berhimpun di dalam jannah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي زدني علما وارزقني فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua yang bersama-sama? Kita berada di page surau An-Nur fasa 3A Seremban. Seremban. Apa tadi saya nampak fasa 3A ada nama selatan tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan saya terbaca daripada admin, ya, saya sangat sokong komen itu menyatakan mohon like, mohon share, sebar-sebarkan page surau An-Nur fasa 3A. Sebab apa? Muslimin muslimat dirahmati Allah, semalam pun Ustazah sempat scroll dulu page surau ini. Masya Allah, tabarakallah, tahniah kepada seluruh ahli jawatan kuasa, pengerusi surau khususnya. Surau tahu bukan masjid, tapi Masya Allah menerajui Allahumma salli ala Muhammad, mengungguli. Sebab asatizah yang dijemput bukan calang-calang ilmu, bukan calang-calang ilmu, subhanallah. Maka mereka dapat jadual ustazah, ustaz ni bagi ustazah cukup hebat. Okay, jadi takkan hebatlah sesuatu penganjuran tanpa orang yang nak memberi sokongan. Jadi contoh macam ustazah kan, cakaplah seorang-seorang, memanglah bukan sia-sia. Selagi mana kita bercakap sesuatu yang baik, tak pernahnya sia-sia. Nabi SAW perintahkan agar kita bercakap yang baik-baik. Kalau tak mampu bercakap yang baik, pilihlah untuk diam. Ini peranan lidah kita. Surau An-Nur 3A, Bandar Seremban Selatan. Terima kasih Nurida Muhammad Nur. Bandar Seremban Selatan. Masya Allah, nampak dah selatan ni tu. Nanti salah sebut, marah orang sana. Okey, minta surau An-Nur fasa 3A admin pinkan buka pintu apa tu, kan? Cantik, pinkan. Buka pintu rezeki dengan berinfak ke tabung surau An-Nur fasa 3A. Masya Allah, pagi Jumaat ni sikit-sikit lama-lama menjadi bukit yang barakah. Okay? Admin telah pinkan nombor akaun surau. Alhamdulillah. Justru mereka dapat merebut masa para asatizah ni. Sebab kalau bagi Ustazah Zai sendiri, Masya Allah, bila ditanyakan untuk kuliah subuh, Ustazah dengar je perkataan kuliah subuh tu on selalulah. Sebab apa? Sebab macam waktu tu kita tak keluar lagi, kita tak start lagi jadual-jadual yang memang rutin kita kan. Jadi Alhamdulillah, sebulan sekali ini Masya Allah, semoga Allah cantum eratkan akan hati-hati kita. Okay, ni besok Ustazah nak mula musafir ke arah selatan. Jadi lalu jugalah Seremban. Kan Ustazah mulakan dengan PD pada Sabtu dan Ahad. Ada kuliah di sana. Kemudian Ustazah sambung ke JB pada hari Isnin. Ustazah patah balik ke Melaka. Kemudian lalu Seremban balik. Jadi kita hai-hai bye-bye ajalah ya. Jemaah Surau An-Nur fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Subhanallah. Muslimin muslimat dirahmati Allah.
Kalau ingat pada pertemuan bulan lepas, awal bulan 10, Ustazah ingat pada tarikh 1 hari bulan 10, kita mula membaca buku yang Ustazah baca daripada karangan Al-Fadhil Ustaz Fahrul Muhammad Joy. Itulah buku Tenang Ada di Sini. Tenang Ada di Sini. Tapi Ustazah nak fokuskan untuk jemaah penganjuran kuliah subuh surau An-Nur fasa 3A Bandar Seremban Selatan ini. Itulah tajuk bab yang kedua, Mari Berhibur dengan Iman. So, bab Mari Berhibur dengan Iman, Ustazah baca sampai kepada muka surat 26. Subhanallah. Jadi hari ini kita nak mendalami lagi apa yang dimaksudkan dengan Mari Berhibur dengan Iman. Maksudnya bila kalimah mari berhibur satu seruan. Oh, boleh ke berhibur dalam Islam ni? Ustaz-ustazah kot yang bercerita tentang mari berhibur ni. Ini ajaran apa ni? Sabar dulu, jangan tiba-tiba nak menyesatkan orang mudah-mudah saja. Okay, jadi hiburan asasi yang diajarkan oleh asatiza, penulis kita, sahabat-sahabat yang mulia. Kita nak tengok hiburan asasi berpunca daripada hati yang tenang. Jadi kalau anak-anak kita duk sebut macam berhibur-hibur saja, hiburan-hiburan, kau ni asyik hiburan-hiburan. Jangan marah dulu sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Sebab marah-marah ni satu perkara yang Nabi SAW memang dah pesan banyak kali. Jangan marah, jangan marah, jangan marah sampai 3 kali. Semalam siapa yang menonton di rancangan dengar TV Al-Hijrah, satu lagi isu dalam masyarakat yang menjijikkan. Minta maaf sebut, minta maaf. Ustazah ketika set dalam konti tu, mereka set seti tu untuk Ustazah duduk sebelah responden. Ustazah minta dengan penerbit, saya minta maaf sangat, tukarkan tempat duduk saya tak nak duduk. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, kita dengar kita takut. Maksudnya macam tu. Kita tahu saudara kita ni telah bertaubat. Semoga dia, Masya Allah, bahkan boleh lebih diangkat mulia di sisi Allah berbanding kita yang konon mengaku suci ni. Allah na'udzubillah min zalik, takut. Tapi sebab Ustazah tak biasa dengan kehidupan yang begitu, dengar pun takut. Jadi kita tak naklah timbul apa-apa perkara selagi boleh. Kan memanglah Ustazah bukan duduk rapat-rapat dengan dia pun, tapi selagi boleh untuk mengelakkan berdekat-dekatan tu, so penerbit faham, okey, Ustazah duduk hujung sana, Izwan pindah duduk kat tengah, responden duduk kat hujung. Sebab tak boleh hati ni macam mana ya. Sampai semalam siapa yang menonton dalam pelajaran kitab La Tahzan, ada seorang badui yang berhijrah. Bila kita tengok dia daripada kampung pindah ke bandar, bila melihat suasana di bandar itu, melihat orang-orang kafir ke sana sini melakukan kerja, jadi dia pelik bertanya, macam tak ada suasana bersolat apa semua. Jadi dia tanya, siapakah mereka itu? Seorang orang bandar kata, itu orang-orang kafir. So bila dia dengar perkataan orang kafir, masih wujudkah ini pada zaman lampau? Tahu muslimin muslimat dirahmati Allah, orang kafir, aku tak faham kenapa masih ada orang yang tidak mahu menyembah Allah. Sampai perkataan itu keluar dengan dia termuntah nak menceritakan kenapa dia tak boleh terima dalam hidup ni Allah wujud, Allah ada, Allah sentiasa memerhatikan kita. Yang kau dapat hidup segar, bugar, sihat sekarang ni, dapat macam-macam rezeki, itu adalah anugerahnya Allah. Dia bukan muncul dari balik gunung, bukan keluar daripada tanah, bukannya turun daripada langit. Itu adalah anugerah Allah. So kenapa kita hidup atas dunia ini kita menafikan Allah? Jadi tahap dia pelik tu sampai dia termuntah di hadapan orang tu. Kita baca, kita sebut, ish, tak pernah lah pula kita memandang orang sampai macam ni. Tapi kita memahami muslimin muslimat dirahmati Allah, kenapa hiburan dalam Islam ada, kita masih mencari hiburan-hiburan yang lain. Ini hakikat untuk kita memahami. Sekarang ni hari Jumaat, ada negeri-negeri di Malaysia yang dah cuti pada hari Jumaat kan, muslimin muslimat dirahmati Allah. Semalam pun Ustazah berjalan daripada pagi sampai ke petang menelusuri satu program majlis ilmu. Ustazah terlibat dengan jalan-jalan yang nasib baik bukan jalan yang Ustazah terlibat lah, jalan arah ke Genting Highland, ke Pantai Timur. Sangat sesak jalan, macam orang nak balik raya.
So Ustazah kata, pasal apa? Ustazah tak teringat lah semalam adalah public holiday kan, Deepavali. Ustazah tak teringat. Tapi Ustazah, orang dah alang-alang cuti hari Khamis ni, orang dah ambil lah sambung cuti pada hari Jumaat. Jadi kita sebut muslimat betul juga ni, Jumaat sambung Sabtu Ahad. Jadi alang-alang bula rentah negeri yang dah lama tak balik kampung, dah lama tak bercuti tu, dia menjadikan itu satu program sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah untuk keluar beramai-ramai. Jadi salah ke? Itu yang sebab kita nak faham. Boleh ke Ustazah kalau macam tu? Jangan mudah-mudah kita menyalahkan orang, asal saja kita berada di atas track landasan yang betul. Masya Allah. Jadi bila disebutkan dalam Islam adalah hiburan asasi berpunca daripada hati yang tenang. Masya Allah, daripada hati yang tenang. Hati akan tenang hanya apabila keperluan asasinya terisi. Kita tanya anak-anak kita yang suka berhibur dengan macam-macam bentuk. Wah, kalau tengok movie yang dia suka dengan permainan game dia tu macam-macam kan, dia rasa macam terpukau, seronok sangat. Tapi adakah hati mereka tenang selepas tengok movie tu? Bahkan marah-marah lagi ada kan? Rancangan semalam tu dia kata antara punca dia jadi macam tu sebab tak ada nilai kasih sayang dalam keluarga. Sebab tidak ada pelukan manja seorang ayah. Kita jadi pelik dah kalau macam ni, muslimin-muslimat. Apa kaitan kasih sayang dengan hiburan? Subhanallah. Jadi kitab ni mengajar kita keperluan asasi bagi hati ialah iman. Keperluan asasi bagi hati ialah iman. Ini tajuk besar kepada bab yang Ustazah ceritakan ini adalah berhibur dengan iman. Mari berhibur dengan iman. Ini baru fasa kedua tau. Bulan lepas Ustazah cerita tajuk mukaddimah, mari berhibur dengan iman. Sekarang kita dah nak masuk inti, mari berhibur dengan iman. InsyaAllah bulan depan kita habiskan tajuk mari berhibur dengan iman. Luas ni. Okey, sebab itulah bila kita sebutkan ia bermaksud hati ni satu perkara yang berbolak-balik. Jadi hati tu sentiasa tidak tenang kerana sifatnya berbolak-balik. Jadi biasa sahabat-sahabat muslimin muslimat bila kita dengar, kenapa ya Ustazah kadang-kadang saya rasa okey, kadang-kadang saya rasa tak okey. Yang semalam responden yang Ustazah berdepan tu, muslimin muslimat dirahmati Allah, dia tahu benda tu dosa. Dia tahu yang bahawa dia kena bertaubat kepada Allah. Dia tahu kadang-kadang. Dan Tuan Haji Hushim 40 tahun dalam bidang kaunseling kan. Dia kata ada klien dia 22 tahun bersama dengan dia, sekejap hilang, nanti muncul balik, sekejap hilang, muncul balik. Dah 22 tahun mendatangi beliau untuk mendapatkan khidmat nasihat kaunseling. Kenapa? Dalam tempoh 22 tahun ini mujur Allah tak matikan dia lagi. Maksudnya dia masih berbolak-balik. Sekejap saya rasa okey, sekejap saya rasa tak okey. Sekejap saya rasa saya macam nak bunuh diri, tak maaf sebutlah, na'udzubillah min zalik. Sekejap saya rasa saya lah orang yang paling soleh sekali. Jadi itu berlaku dalam semua hati manusia. Kita jangan pelik dengan hati kita. Kenapa ya? Sebab Nabi pun bagi tahu iman ni yazid wa yanqus. Sat naik, sat turun, sat naik, sat turun. Jadi macam mana kita nak kawal dia supaya tidak turun dan terus mati keimanan kita? Jadi kita nak bila time turun tu apa peranan? Ya, sebab bila kita rasa lemau, kenapa kita dah setahun setengah dalam PKP, tak sabarnya nak keluar, tak sabarnya nak pergi holiday. Sebab konon-kononnya kita lemau duduk dalam rumah kita sendiri. Ada minda yang macam tu. Jadi bila dah boleh ni, tu yang pergi holiday sana sini sampai terlupa nak balik kampung jumpa mak ayah. Ada juga yang macam tu. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, di mana kita adalah tergantung bagaimana kita mengawal emosi kita. Itu sebab kita kena sentiasa minta iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Bila kita ceritakan tentang hati perlukan iman, kerana iman ini akan menyebabkan hati menjadi aman. Iman menyebabkan hati menjadi aman. Biar disapa oleh halilintar taufan, hati akan menjadi aman dengan iman. Tanpa iman, hati akan sentiasa gelisah dan resah. Masya Allah. Tanpa iman, hati sentiasa resah gelisah. Ustazah selalu sebut, hindari hidup ini daripada berkeluh kesah.
Di sana ada sifatnya manusia yang Allah ceritakan sebagai halu, amanu, ajazu'a. Siapa manusia-manusia ni? Yang sentiasa resah gelisah. Ada je yang tak kena dalam hidup dia. Sedangkan di sana juga ada orang lain yang berhibur dengan iman. Apapun bukan tak ditimpa musibah, tapi Masya Allah dia mampu mengawal emosi dia bila takdirnya Allah. Yang dia suka mungkin tak disukai Allah. Yang dia tak suka mungkin itu disukai dan jauh lebih baik di sisi Allah. Semua ni ada dalam Quran dan para asatizah kita selalu sebutkan pada kita. Subhanallah. Jadi apa jua perkara, yakni tindakan, aktiviti yang berkait dengan iman akan menyebabkan hati menjadi tenang. Allah beritakan kepada kita melalui surah Taha ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimis salata li dzikri wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah solat demi mengingatiku. Allah pertama rupanya cara berhibur sahabat-sahabat muslimin muslimat adalah dengan mendirikan solat. Kerana mendirikan solat itulah cara yang paling aula untuk mengingati Allah. Li dzikri, kata Allah, ya di hujung tu Allah kata dengan mendirikan solat akan mengingati aku. Jadi Ustazah beberapa hari ni terkesan dengan satu messenger yang sampai kepada Ustazah. Kenapa orang sibuk-sibuk sangat? Saya tak solat, saya tak tutup aurat. Yang penting hati saya baik. Tak malu ke kamu bicara tentang baik? Kerana baik itu terletaknya di hati. Bila hati baik, hati ini sebagai raja akan mengarahkan mulut nak cakap apa, tangan nak ambil apa, kaki nak melangkah ke mana, mata pandang yang mana, telinga dengar apa. Ini hati yang baik. Tapi yang engkau mendakwa aku tak sembahyang pun aku baik, sahabat-sahabat muslimin muslimat, engkau tidak mengarahkan seluruh panca indera jasad engkau tu untuk tunduk kepada Allah yang maha baik. Layak ke kita mengatakan kita baik? Walaupun saya tak pernah mengumpat orang Ustazah, saya tak pernah pecah amanah Ustazah, saya orang yang baik, suka pergi gotong royong semua pergi, saya banyak bersedekah, tapi saya tak nak solat. Jadi orang yang tidak solat tu adalah orang yang tidak ada cara berhibur dalam kehidupannya supaya kekuatan dalaman itu datang. Masya Allah sahabat-sahabat muslimin muslimat, sebab itu menjadi peranan tanggungjawab kita meniru-niru doanya Nabi Ibrahim alaihissalam bila mengharapkan minta kepada Allah, jadikan seluruh zuriat keturunanku sebagai golongan orang yang muqimas salah, orang yang mendirikan solat. Ibu ayah, walaupun hari ini kita menonton, insya-Allah anak-anak kita semua dah bangun solat subuh, bahkan berjemaah, bahkan yang lelaki dipimpin ke masjid-masjid oleh sang ayah. Subhanallah, inilah kehidupan yang indah. Tetapi nanti di sana ada juga orang mengata keluarga yang tak pernah berhenti solat jemaah, tapi perangai tak senonoh juga. Pasti ada. Mulakan dulu dengan solat. Bersangka baik dengan Allah. Orang yang solat itu tak pernah akan ditinggalkan oleh Allah. Maka kalau kita rasa jaminan Allah bahawa innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, Allah yang jamin dengan solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kita duk rasa ni, aku ni dah solat, kenapa masih lagi suka buat perbuatan keji, masih lagi perbuatan mungkar aku tak berpisah dengannya. Something wrong dengan solat kita. Itu pula selain daripada ilmu akidah, kita belajar ilmu fiqh syariah, jalan-jalan menuju Allah. Apa cara, kaedah yang macam mana, solat yang macam mana dipandang oleh Allah. Sebab tu jangan merasa nak relax, aku dah solat dah, aku tak kacau hidup orang, syurgalah tempat aku. Jangan mudah-mudah untuk kita perasan. Perbaiki dan perbaiki sampai tarikh kematian kita. Kalau kita sebut rukun qaulinya macam mana, rukun fi'linya macam mana, rukun qalbinya macam mana. Kalau belajar bab sunat solat saja, sebelum solat ada sunatnya, sedang solat ada sunatnya, sama ada ab'ad ataupun hayat. Selepas solat ada sunatnya, zikir yang macam mana yang disarankan oleh Nabi SAW. Allahu Rabbi, terlalu sikit sahabat-sahabat. Sebab kalau dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i tu, belajar sunat hayat saja ada 15 perkara. Barulah kita nampak solat kita sebagai solat yang berkualiti, Masya Allah. Hakikat ini diperkukuhkan lagi satu firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Allah cakap, dengan mengingati Allah hati pasti akan menjadi tenang. So, kenapa kita tak banyak berhibur dengan zikrullah, mengingat Allah? Kalau kita memilih berhibur, sesuatu yang kita anggap hiburan, dengan hiburan itu menjauhkan kita dengan Allah, itu bukan hiburan. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, hiburan yang kita faham ni boleh menenangkan jiwa. Kalau hiburan yang kita ambil ni sahabat-sahabat tak menenangkan jiwa, okey, aku ni memang kaki kelabing, pergi, malam tu aku jadi tenang, jadi high habis dah bahasa depa ni. Tapi balik ke rumah nampak muka bini, aku jadi tak tenang balik. Something wrong, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Jadi kita nak ambil kat mana tenang yang sebenar. Baru kita belajar, solat itu hakikatnya juga zikir. Bahkan ia sebesar-besar zikir. Bila Allah kata ala bizikrillah, dengan mengingati Allah, so disebut dalam kitab ini solat itu juga adalah zikir, bahkan sebesar-besar zikir. Maka orang yang tak solat mustahil untuk dapat ketenangan. Jadi anda yang dah bersolat, saya dah solat tapi tak tenang pun ustazah, perbaiki dan perbaiki lagi solat. Ini jaminan sahabat-sahabat, dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Apakah sebesar-besar zikir? Sebesar-besar zikir itulah solat. Solat akan memberi ketenangan pada jiwa, kerana dalam solat orang beriman akan mengingati, akan mengadu, akan memohon, akan menyerah seluruh dirinya kepada Allah. Ini peranan solat. Di situ ada pengaduan, di situ ada ingatan, di situ ada luahan jiwa. Apa orang selalu cakap, ustazah ada masa tak saya nak curhat lah ustazah. Apa curhat tu? Nak mencurahkan isi hati kepada ustazah. Allah, kalau dah namanya mencurah, tak bolehlah setengah jam, 1 jam, 10 minit nak jumpa ustazah, sayang. Kena sehari semalam lah pula nak curhat-curhat ni. Kan mana nak sempat ustazah nak curhat-curhat ni. Curhat yang sebenar adalah kepada Allah. Di situlah tempat kamu mengingat, mengadu, memohon, menyerah seluruh dirimu kepada Allah. Kamu jumpa ustazah, kamu rasa kamu tenang dengan jumpa ustazah. Ustazah boleh setakat cakap 5 minit. Ustazah kata sabarlah banyak-banyak kan. Kita pula jadi menyampah dengan ustazah cakap macam tu. Ustazah tak tahu, ustazah duk cakap sabar. Ustazah tak tahu masalah saya ni. Sebab tu minta maaf siapa-siapa yang rajin messenger ustazah tolong nasihati saya. Kadang-kadang satu kalimah yang ustazah sebut, tolong istiqamah dengan kuliah la tahzan. Sebab di situ bukan ustazah yang menasihat, Allah dan Rasulullah melalui kalam para ulama. Subhanallah, ustazah tak layak, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab kadang-kadang muslimin muslimat kita rasa jumpa orang tu kita tenang, jumpa orang ni kita luah, kita cerita segala. Akhirnya orang tu yang bercerita menimbulkan fitnah yang lebih berganda dalam kehidupan kita. Tolong jangan percaya sangat sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ya, kita boleh cari seorang yang paling amanah, yang paling kita percayai, yang boleh settle, bantu problem kita ni. Tetapi sahabat-sahabat, tetap Al-Khaliq, yang maha mendengar, yang maha mengetahui, itulah pencipta kita. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Pertama kali dengan perkataan curhat. Baik, apabila hati manusia telah berjaya berhubung dengan Allah yang maha perkasa, maha kaya, maha pengasih dan maha penyayang, maka ketika itulah hati akan menjadi tenang. Maha segala. Contoh, kita nak mengadu pada siapa? Kalau rumah kita kena rompak. Contoh, ustazah dulu menyewa rumah mula-mula kahwin kan. Tak sangka orang boleh cungkil sliding door. Baru-baru kahwin, sahabat-sahabat muslimin muslimat, apa sangatlah kan. Barang kemas pun ada masa tu. Tapi made in Zulian masa tu. Bukannya benda yang betul pun, Masya Allah. Yang kelakarnya tu cincin kahwin apa semua tu hilang habis diambil. Barang-barang Zulian tu elok dia susun atas meja ustazah. Sabar je lah.
Kan lepas tu jiran-jiran kata buat report polis. Ustaz kata boleh buatlah report polis. Kan Allah dah takdirkan kita macam ni. Memanglah kita buat juga report polis sebab tak nak benda tu berlaku perkara macam tu. Tapi memang sampai ke hari ini memang kita tak nampak bayang lah barang-barang kita yang hilang tu. Lapang dada mengadu cerita masa tu baru balik kerja. Kan silat hari bulan kalau bercerita dengan jiran-jiran, asar tak lagi ni. Kejap lagi menjelang maghrib ni. 2 waktu dah kita tinggal hanya berkisahkan tentang perompak tu. Malam dekat nak isyak baru polis datang. Siap boleh cakap jap ya. Tuan saya nak solat dulu. Suami layan dulu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab kita tahu mata kita ni kalau aku layan polis dia datang ni dengan kita tidur sebelum isyak. Masya Allah, tabarakallah. So kita buatlah laporan apa semua. Polis pun dah cakap dah. Puan tahu tak, dia kata kami ni menjumpai bukan puluh lah, ratusan beg-beg orang meragut tu. Tapi macam itulah, ada yang dalam tu IC, dokumen semua ada, dia orang tinggalkan. Dia ambil duit je puan. Duit ni memang kita tak ada lah siapa nak pulangkan duit. Kita mengadu kat balai polis, saya hilang 10,000. Polis nak bagi ke 10,000? Tak. Tapi kenapa? Kan kita nak buat report juga supaya kawasan kita tu insya-Allah diberi perhatian oleh mereka, kawasan yang selalu dimasuki perompak dan sebagainya. Jadi itu menjadi rekod lah pada mereka. So apa yang kita boleh dapat mengadu? Nanti besok lusa nak pergi kerja, jiran datang lagi. Macam mana ustazah bla 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 kan? Tak apalah, benda dah nak jadi kan. Ustazah ni relax je kan. Padahal masa tu saya nak pergi kerja, sliding door saya yang dah dikumpil tu, tawakal aje lah keluar kerja macam tu. Sebab dalam kepala fikir pun dah tak ada apa dah. Dah tak ada apa dah dalam rumah kan. Pergi je lah bekerja, takkan sampai nak cuti kerja semua. Kerja kita banyak lagi. Jadi pergi. So jiran-jiran kata, ya Allah boleh lagi. Sebab benda dah memang Allah kata nak ambil. Saya dengan ustaz saling memberi penenang lah kan. Macam kalau orang lain ada masalah, ambil pil penenang. So kami dalam kereta, bang mesti ada sebab ni kan. Mungkin ada zakat kita yang tak cukup bayar. Mungkin ada sedekah kita yang tak ikhlas. Akhirnya kita gelak, pakat gelak sama-sama. Betul lah yang kita nak kelakar sangat. Yang syoknya perompak tu boleh tahu dia susun yang tak boleh dijual itu zulian. Tak maaf siapa yang pakai zulian ke apa. Allahu Rabbi, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi maknanya benda tu takkan patah balik pada kita. Tapi bila kita serahkan kepada Allah, siap boleh jadi bahan gurauan. Kita boleh bergelak ketawa dengan ujian tersebut. Kerana apa? Sebab Allah tahu. Nampak buruk di sisi kita, tapi itu yang terbaik di sisi Allah. Jadi sahabat-sahabat, kita akan jadi manusia yang kuat dari segi dalaman bila kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Kenapa kita dapat kekuatan itu? Kerana bila berlaku sesuatu perkara, sahabat-sahabat dirahmati Allah, cepat-cepat kita beristirja, kembalikan kepada Allah dan minta, wahai Allah, daripada musibah yang engkau hantarkan kepada aku ini, yakin Allah sedang merancang sesuatu yang lebih baik daripadanya. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sekarang kita sambung. Kenapa solat itu disebut bagi orang-orang beriman sebagai sesuatu yang menghiburkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila nak mendirikan solat, apa kalimah yang mesti ada di lisan Nabi? Ya Bilal, arihna bis-salah. Ya Bilal, arihna bis-salah. Wahai Bilal, rehatkan kami dengan solat. Jadi kalimah solat itu bukan suatu beban. Perbuatan solat itu bukan suatu beban. Kita kadang-kadang, aduh, aku tak solat lagi ni, tak sempat ni. Pelik. Dia boleh buat kerja daripada pagi sampai tengah hari tu, macam-macam kerja international terlibat. Angkat barang segala, sado kuat sungguh. Boleh buat semua perkara. Solat yang 4 rakaat dia rasa beban. Aku tak solat lagi ni, leceh lah macam ni. Dia berkeluh kesah dengan perintahnya Allah. Sedangkan macam mana kita kerja yang duduk saja, penat otak, merancang itu ini, di pejabat dengan aircon kerusi yang empuk ke, ataupun kerja kita yang membanting tulang, hatinya sentiasa ternanti-nanti. Zuhur pukul berapa ya hari ni? Kalau orang yang musafir, bang kita nak solat dulu ke, kita nak makan dulu ke, kita nak takdim ke, kita nak takhir ke. Perbincangan tentangnya seperti kita menanti-nanti. Orang perempuan pagi-pagi dah bersiap nak pergi kerja, nak pergi musafir, nak keluar. Dia dah tengok baju dalam almari tu.
nak pakai baju apa hari ni. Bukan nak pakai baju apa, matching dengan mana, sesuai dengan tema ke tidak. Kalau ustazah mengajar maksudnya macam mana? Pilih baju tu untuk apa? Nanti aku solat Zuhur kat mana ni? Bincang suami, bang nanti kita Zuhur kat mana? Kat masjid ke? Masjid sekarang ni telekung tak ada bang. Nak pakai baju macam mana? Kalau saya pakai baju yang lengan ni tak boleh nak tarik untuk berwuduk ni, kalau saya waktu uzur tak apa, saya pakai baju macam ni. Tapi sekarang ni, so abang rasa kita singgah kot Zuhur nanti kat masjid ke mana? Nasib baik abang cakap. So saya nak pakai baju yang mudah sikit, lengan longgar nak berwuduk. Tak adalah lengan yang ketat, nak kena buka baju dulu, cari toilet dulu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, maksudnya kita plan. Di situ walaupun waktu baru lepas subuh, dah ada roh nak menghadirkan Zuhur dalam hidup kita. Faham maksud Selesai Zuhur tu, kita rasa lapang dada. Ya Allah, pukul berapa lah sampai nanti agaknya? Kita sampai kat hotel nanti pukul berapa bang? Sempat tak kita asar ni? Kalau rasa tak sempat, jom kita singgah rumah saudara on the way nak pergi dekat tempat tu. Kita plan. Maknanya baru selesai Zuhur, kita dah rancang untuk asar kita. Masya Allah. Asar kita fikir pula malam kita macam mana. Macam tu orang bekerja. Okey, punch out dia sharp pukul 5 petang. Tapi dia tak ingat pukul 5 petang keluar. Kalau orang KL ni nak balik ke Putrajaya contoh, nak balik ke Kelang, bahkan ada orang Seremban kerja di KL ni, dia memilih okey tepat 5 petang, belum pukul 5 dah berdiri depan mesin kad tu kan. Mesin kad tu pun dah tahu dah siapa yang beratur sebelum pukul 5 petang. 5 minit sebelum pukul 5 petang dia dah duduk kat depan mesin tu, nak dia orang pertama keluar. Masya Allah. Tapi kalau masuk kerja, kau tolong punch in kan aku ni, tolong aku lambat ni. Segala kerja dia settlekan dulu. Hak pejabat yang dia dapat gaji tetap setiap hujung bulan tu, sahabat-sahabat kerja nak 10 pagi lah aku masuk lagi. Kalau sekali-sekala dengan izinnya bos itu biasa. Tapi kita orang beri kat kita, kita nak cukup. Tapi bila kita beri kat orang sentiasanya tak cukup. Ini ke manusia yang nak dipandang Allah dengan rahmat kasihnya? Sahabat-sahabat, berapa banyak kita buat perbuatan yang macam ni. Sedangkan orang yang solat, di dalamnya ada taat, tak perlu dalam solat. Keluar daripada solat pun dia masih taat. Allah suka tak aku buat macam ni. Dan bila dia jam tengah jalan, Allah aku keluar tadi pukul 5. Rasa ni maghrib sekarang ni tepat pukul 7 petang, 7 malam ni. Aku sempat tak maghrib ni. Lalu kan dalam jam tu Petronas ada, Petron ada, Shell ada, masjid ada, Arena ada. Tak singgah solat. Sempat kod. Padahal dah berapa kali kod dah dia buat macam tu. Akhirnya sampai rumah selepas azan maghrib. Asar entah ke mana. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Akhirnya sampai ke rumah betul-betul azan maghrib. Akhirnya sampai ke rumah 5 minit sebelum maghrib. 5 minit sebelum sampai-sampai ni, Mama balik. Kan? Bisiklah Mama tak solat lagi ni. Lepas tu ada emergency pula. Abang gaduh dengan adik, pecah kepala adik, nak uruskan anak dulu. Kan? Baru kita, kenapa buat macam ni? Mama tak solat lagi ni. Memanglah kita jadi kalut, anak-anak semua dimarah. Sebab apa? Kita memilih untuk solat di hujung-hujung waktu dengan sengaja. So kita nak jadikan solat yang macam tu sebagai hiburan ke, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Itu bukan solat yang menjadikan hiburan. Bahkan kita pandang dia sebagai bala, membebankan solat ni, menyusahkan solat ni. Kamu yang cari pasal. Jadi sahabat-sahabat kita mudah-mudah nak menyalahkan Allah. Kita nak susahlah, cubalah kalau solat ni seminggu sekali. Kita pula nak mengarah-ngarahkan Allah macam tu. Boleh ke kalau Allah kata, cubalah kau bernafas seminggu sekali. Tak payah tarik lepas. Mujur aku suruh kau solat sehari 5 kali. Kita bernafas free of charge tau. Tak pernah ada bil sampai dekat letterbox kita. Tak pernah. Setiap saat kita bernafas tanpa Allah minta bayaran. Allah hanya minta sehari semalam 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Bayangkan kau sekali nafas, tahan dulu solat, baru kau lepaskan nafas. Jenuh kita nak pergi kerja macam mana, nak uruskan anak-anak sekolah macam mana. Allah Maha mengetahui. Inilah yang para asatizah, alim ulama menyebutkan, nikmat Allah terlalu luas, rahmatnya Allah terlalu luas. Tapi kenapa kita tak reti nak bersyukur? Mana nikmat ustazah? Pandemik ni saya kena buang kerja ustazah. Mana nak nikmat?
Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kenapa kita begitu biadab dengan Allah? Minta maaf Ustazah terpaksa sebut kalimah ni. Patutlah kehidupan para rasul, kehidupan para sahabat setenang-tenang. Yang sekaya-kaya manusia habis harta untuk Rasulullah, tapi tenang. Habis harta untuk dibelanjakan ke jalan Allah, tapi tenang. Wahai Abu Bakar, kau duk perhabis harta kau ni untuk perjuangan dakwah Rasulullah. Apa yang kau tinggalkan untuk anak-anak? Apa yang kau tinggalkan untuk anak menantu cucu kau, wahai Abu Bakar? Allah dan Rasulnya untuk mereka. Setenang-tenang jawapan. Masya Allah, jauhnya dengan kita, kerana mereka sangat menjiwai solat itu. Ya Allah, jadi kalau kita belum dapat roh yang begitu sahabat, jom terus-terusan belajar memperbaiki solat. Hari ni kalau ada asatiza webinar memperbaiki solat, inilah ustaz ni cari duit lah ni. Asyik solat. Tapi dah join 10 kali seminar solat, suruh hafal Rabbighfirli, ada 8 doa duduk antara 2 sujud, tersyasyul terbalik-balik, tak menjiwai pun doa yang dikhaskan. Allah ajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Mu nak solatlah macam mana caranya aku solat. Dari segi bacaannya, dari segi perbuatannya. Jangan solat yang tak sama macam solatnya Nabi. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kat situ pun kita dah boleh fikir. Okay, kita tak bayar apa-apa dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah cuma nak solat. Arihna bis solat. Keletihan Rasulullah sepanjang hari, tapi dia merasa terhibur dengan solat. Jadi wahai mereka yang belum solat, tolonglah, kan, tidak ada perkara taat yang mengatasi, yang paling membahagiakan selain daripada solat itu mesti didahulukan. Masya Allah, tabarakallah. Ada ramai yang bertanya tentang la tahzan ke sahabat-sahabat. Tolong sabar ya, kita berada di page surau An-Nur fasa 3A Seremban Selatan. Betul ke saya sebut dia? Masya Allah, tabarakallah, Bandar Seremban Selatan. Okey, insya-Allah. Jadi bila ada jemputan macam ni, Ustazah kena ketepikan sekejap jadual Ustazah tu, sebab la tahzan sebenarnya Ustazah sendirian berhad. Ustazah tak ada terikat dengan siapa-siapa. Okey, tapi sejak Ustazah dah sibuk dengan kuliah di luar Masjid Surau, Ustazah khaskan untuk 7 pagi. Sebenarnya semalam sampai malam tadi baru Ustazah ingat bahawa hari ni Ustazah ada janji kuliah subuh, sebab Jaja yang susunkan jadual Ustazah, kan. Ustazah jangan lupa kuliah subuh. Kuliah subuh. Habis tu macam mana lah tahzan Ustazah tu nak bersiaran didengar malam tadi, baru Ustazah sharekan Ustazah punya jadual semua. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat, insya-Allah pukul 8 habis je ni, bagi Ustazah minum sekejap. Habis je ni, insya-Allah kita akan berlatahzan. Baik, kita fokus ini dulu, insya-Allah. Silakan buat sarapan untuk keluarga. Jangan sampai kuliah subuh join, kejap lagi join, kemudian kuliah duha, lepas zuhur pun muka kita juga, akhirnya rumah terbengkalai. Suami bungkus baju nanti bawa keluar, pasal apa ni abang, kenapa keluar rumah? Cari bini lain. Sebab apa? Bini ni sibuk menghadap handphone. Muka ustaz, muka ustazah. Minta maaf sahabat-sahabat, gurauan di pagi Jumaat semuanya penting. Lebih-lebih lagi kita orang perempuan, Masya Allah, pengurus rumah tangga. Itu kan dekat business card kita, nama jawatan pengurus rumah tangga. Jadi kalau kita ni sibuk menghadap macam gini, siapa nak menguruskan rumah tangga? 2 in 1 lah. Sebab tu ada orang yang pasang terus handphone dia ni dekat link kan dekat TV. TV saja tu Ustazah 24 jam muka Ustazah sebesar-besar muka Ustazah kat TV saya. Satu rumah dengar. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kreativiti masing-masing. Mop lantai, sapu lantai, potong-potong bawang untuk masak tengah hari nanti, kan. Telinga sentiasa mendengar yang baik-baik. Jangan pula kita menghadap je. Toleh pun tidaklah. Suami bawa pergi hospital, kerakung dah dia punya leher ni. Jangan, okey. Baik, kita sebut. Solat jika benar-benar difahami, dihayati dan dirasai, maka ia akan memberi kerehatan pada fizikal, pada mental, pada emosi, pada jiwa. Subhanallah, begitulah solat. Ia suatu kerehatan buat jiwa. Patutlah kata Nabi tadi, arihna bis solat ya Bilal. Maksudnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, ia merupakan satu kerehatan buat jiwa. Kalau kita tak dapat lagi macam tu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, apa lagi aku nak buat ni?
Minta petunjuk daripada Allah. Sahabat-sahabat kita tanya, "Ku rasa solat aku dah khusyuk ke belum? Dah betul ke belum?" Kawan pun tak ada jawapan. Kita kena mencari, terus-terusan mencari. Bayangkan dalam solat orang yang beriman akan dapat merayu, mengadu, merintih dan mengharap kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Penyayang dan Maha Mendengar, Maha Segala-gala. Macam Ustazah cerita tadi kan, habislah barang kemas ke duit ke, dirampok oleh perampok, dirompak oleh perompak. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Siapa nak ganti? Kan? Siapa nak ganti? Kita boleh minta lah. Nabi dah ajar kita dapat apa saja musibah, minta digantikan dengan yang lebih baik. Kan? Masa tu rasanya Facebook pun tak ada lagi. Ustazah tak boleh nak buat pengumuman kepada perompak yang merompak rumah saya, tolong pulangkan barang kemas saya. Ingat dia pun nak layan, dia pun terkikik-kikik lagi tengok adalah. Okay? Jadi hanya kepada Allah tempat kita mengadu. Allah yang mana? Tak apa bang, Allah yang Maha Kaya. Kalau Ustazah down, dia pujuk. Dia down, Ustazah pujuk. Tapi abang sayang barang abang tu. Tak apa, nanti Allah ganti dengan yang lebih besar lagi, insya-Allah. Allah yang Maha Kaya. Kita ni setakat ada gelang. Tu yang jadi peristiwa tu menyebabkan antara sebab Ustazah yang dah tak payah dah nak barang-barang kemas ke apa lagi ni. Indah sungguh bagi Ustazah sekarang, hikmahnya nampak besar. Besar sungguh hikmah. Tiba-tiba hati ni dah macam tak boleh dah. Tak boleh nak menyimpan barang-barang kemas ke apa, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tak boleh nak pakai ke apa, tak boleh. Pertamanya pernah diragut beg, keduanya perompak masuk rumah. Jadi itu yang dia aim dulu. Tak payahlah nak susah-susah lagi. Dan Alhamdulillah mati terus dah jiwa dengan barang kemas. Itu bagi Ustazah hikmah yang paling besar. Boleh kita gunakan duit tu kepada perkara-perkara lain kan. Jadi kita nak sebutkan apa? Allah menggantikan dengan yang lebih baik bila kita meyakini. Balikkan kepada Allah Ar-Razzaq yang Maha Pemberi rezeki, Allah Al-Ghani, Allah yang Maha Kaya. Kayanya Allah seluruh langit, bumi, segala yang ada di antara langit dan bumi, semua miliknya Allah. Setakat yang kita ada duit berapa ringgit aja dalam dompet tu bang, apa sangatlah. Tak boleh beli dunia ni. Allah boleh beri kita dunia dan seluruh isinya. Dengan cara apa? Hak pagi tadi, sebelum kita menunaikan fardu subuh, kita jadikan wajib pada diri kita amalan sunnah, amalan solat sunat sebelum subuh 2 rakaat. Apa kata Nabi? Solat sunat 2 rakaat sebelum menunaikan fardu subuh, sahabat-sahabat, ini akan diberikan ganjaran dunia dan seluruh isinya. Aduh, kita punya jiran 3 tingkat rumah, kereta berderet-deret, berkilat-kilat, Masya Allah. Kan, sahabat-sahabat, anaknya bulat-bulat, keretanya berderet-deret, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita nak sebut macam mana? Kekayaan itu sebenarnya takkan boleh mengatasi kekayaannya Allah. Yang kita cemburu, ya Allah besar rumah dia, yang kita tengok kereta dia, wah boleh bersilih ganti. Tak, sahabat-sahabat, tak sekuman pun kekayaannya Allah. Jadi balikkan kepada Allah yang Maha Kaya. Bila Allah nak beri, sekelip mata kita boleh mendapat ni. Subhanallah. Inilah hiburan orang beriman. Antaranya, selain daripada solat yang kita nanti-nantikan, yang kita penuh penghayatan, tetapi apa dia? Jaminan-jaminan Allah dalam Quran merupakan satu hiburan kepada dia. Wah, Masya Allah, rupanya kalau kita buat macam ni, Allah janji macam ni, Allah janji macam ni. Sebab itulah kena tadabbur Quran. Bukan hanya mengaji, tetapi mengkaji. Bayangkan dalam solat orang beriman itu semua konsep merayu, mengadu, merintih ada dalam solat. Sahabat-sahabat, solat juga adalah hubungan rasmi antara manusia dengan Allah. Ia menimbulkan rasa di hati kita. Suara hati kita didengari, dibela, dibantu, disayangi oleh Tuhannya dalam jiwa hamba. Alah sahabat-sahabat, macam mana nak datang rasa ini bila anda benar-benar mencintai Allah dan Rasulullah? Sahabat-sahabat, orang yang sedang bercinta-cintun, kita mungkin dah melepasi fasa itulah. Alah, flashback balik 20 tahun dulu, 30 tahun dulu. Macam mana perasaan jiwa ni ketika mencintai dan dicintai. Aduh, mak kata jangan keluar lepas maghrib dah ni. Jangan keluar malam-malam. Cengkilat kot pintu belakang. Sebab apa? Boyfriend dia kata, abang tunggu dekat pintu belakang. Kan main. Tinggal mak ayah semua.
Kan? Balik rumah jadi angau. Tak jumpa seminggu, muka dia tak nampak, tak apa. Yang penting boleh lalu depan rumah dia, nampak rumah pun hilang rindu. Aduh, melampaunya. Tapi Allah, kita kata, aku cintakan Allah di mulut. Tapi kita tak buktikan. Yang kita kata kita sayang suami kita, apa tindakan kita? Kita dulu-dululah. Kan hari ni kita tengok anak-anak remaja kita. Ustazah dah gila bayang tu tengah bercinta tu. Sebab tu cakap saya semua tak nak dengar. Maknanya kita belum mendapat cinta Allah dan Rasulullah. Sebab kita boleh mencintai makhluk sampai lupa segala. Begitulah cintanya para Rasul. Begitulah cintanya sahabat radhiyallahu anhum kepada Tuhannya. Masya Allah, tabarakallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi bila kita sebut perkara yang begini, kita akan koreksi, muhasabah diri kita. Kita rasa tak solat tu kita sedang didengari oleh yang maha mendengar, kita sedang dibela, kita sedang dibantu, kita sedang disayangi oleh Tuhannya dalam jiwa seorang hamba. Subhanallah. Jadi tidak syak lagi solat satu hiburan yang asasi. Solat satu hiburan yang asasi. Bayangkan betapa tenangnya jiwa, fikiran dan emosi apabila kita sebagai hamba Allah yang kerdil ini dapat mengadu, dapat meluahkan, memohon dan merayu kepada Allah. Bahkan ini sebenarnya satu hiburan kelas pertama. First class punya hiburan. Rupa-rupanya orang yang pergi berhibur tu minta maaf sebut pagi-pagi Jumaat ni. Kalau nak melanggan pelacur pun, ada pelacur kelas keberapa. Kalau nak pergi kelab pun, kelab yang berapa star. Macam tu sahabat-sahabat. Rupanya kitab ni bagi tahu ketika solat itu adalah hiburan kelas pertama. Merayu-rayu, merintih-rintih dengan Allah. Subhanallah. Macam mana kita nak dapat? Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sumber hiburan asasi orang beriman datang dari dalam, bukannya dari luar. Okay? Kita rasa macam aku nak berhibur lah, aku pening duduk kat rumah dah setahun setengah ni, aku nak pergi mendaki gunung. Daripada puncak gunung Kinabalu aku melihat luasnya bumi Allah contoh. Okey, silakan. Berhabis dah duit kita, cuti kerja beberapa hari. Habis dah segala. Kau pergi mana long? Mak tak nampak kau seminggu ni. Berhibur ibu. Kan rimas duduk kat rumah. Okey, balik. Kalau benar itu hiburan yang hakiki, kenapa dalam perjalanan tak payah tunggu kat rumah, engkau dah jadi tak tenang? Adakah gunung itu menjadi punca tenangnya kamu? Okey, kalau gunung Kinabalu yang engkau daki itu menjadi punca tenangnya kamu, tolong gunakan duit segala yang engkau ada, tarah gunung Kinabalu tu, angkut bawa ke dalam rumahmu. Adakah kamu menjadi tenang? Oh tidak, Ustazah tak tenang. Sama macam orang pergi bertawaf di Baitullahil Haram. Ustazah, tenangnya saya berada di Kaabah ni, tenangnya saya. Betul, Kaabah adalah antara salah satu benda yang kalau kita pandang saja, rahmat Allah mencurah sebanyak 20 kali ganda. Jadi kita nak sebut, Masya Allah, Tabarakallah, boleh ke Ustazah saya nak bawa Kaabah ni balik ke rumah? Sebab tu ada orang berantara oleh-oleh yang paling dia syok beli dekat Mekah tu, replika, bukan replika kot, apa panggil, Kaabah saiz besar tapak tangan ke, bahkan besar beg dia, bahkan bila dah bawa hand luggage tu tak muat atas kapal punya tempat tu. Saya tergelak je tengok apa hal yang duk bawa balik besar-besar tu. Boleh tenang ke kita balik ke Malaysia ni dengan tengok benda tu? Kalau boleh sahabat-sahabat, orang sekaya King Salman tu, dia akan buka Kaabah tu, dia hadiah dekat BFF dekat Malaysia ni. Kalau ada lah contoh yang boleh merawat jiwa. Lepas tu dia boleh banner satu lagi Kaabah macam tu. Tapi ternyata tidak. Tenangnya ketika berada di sana je Ustazah. Balik Malaysia kenapa saya tak tenang? Kerana tenangnya kamu di luar. Okay? Hiburan yang kamu dapat tu di luar, bukan di dalam. Kamu hanya ikut-ikutan tawaf di Baitullah, orang nangis, kamu pun nangis. Tapi kamu tidak mengetahui hakikat menyembah Allah tu bagaimana. Tak perlu alat, tak perlu benda di hadapan kamu. Merasai Allah tu sentiasa memerhatikan aku saat di khalayak ataupun saat aku bersendirian. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sumber hiburan asasi ni datang dari dalam, bukannya dari luar.
Tegasnya orang beriman dan bertakwa berasa cukup dan puas dengan hiburan yang datang dari hatinya sendiri. Masya Allah. Hiburan dari dalam ini umpama mata air yang memenuhi telaga hati daripada perut bumi. Masya Allah sahabat-sahabat. Kalau kita dapat tengok sumber mata air kan, Masya Allah, kita tengok sahaja pun dah berzikir-zikir, ya Allah, sampaikan ada artis popular yang hebat yang sekarang menekuni agama sungguh kan, berikan aku rezeki yang mengalir seperti air zam-zam yang tidak ada hentinya. Orang pun kata, Ustazah, baguslah kan doa dia ni. Doa yang paling bagus, doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Tapi kenapa kadang-kadang seseorang boleh berdoa sampai macam tu, penuh penghayatan, menggambarkan begitu begini? Salah ke? Tak salah. Tapi kenapa dia boleh melafaz dengan begitu? Sebab dia punya rasa. Kita hanya tiru je doanya. Ustazah, bagi saya, Ustazah tulis doa yang Ustazah selalu baca tu. Tapi kenapa bila Ustazah baca, saya aminkan, saya rasa nak nangis? Kenapa bila saya baca, saya tak rasa apa-apa? Hanya baca di bibir. Kita tak menjiwai, tak merasa apa yang kita lafazkan itu merasa betul-betul dekat. Sahabat-sahabat, itulah hiburan dari dalam, bukan dari luar semata-mata. Inilah jenis air yang sangat asli, yang suci, yang jernih dan berkhasiat berbanding air daripada sumber-sumber yang lain. Begitulah hiburan dari hati yang beriman dan mengingati Allah. Ia lebih menghiburkan, menenangkan dan membahagiakan. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat-sahabat, muslimin muslimat dirahmati Allah. Indah kan dunia hiburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indah kan dunia hiburannya yang ditiru oleh para sahabat radhiyallahu anhum daripada akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Sebenarnya Ustazah duk selak kitab ni banyak lagi rupanya. Bulan depan kalau kita bertemu lagi pun tak habis lagi. Ke depan kita akan belajar tentang dunia hiburan Rasulullah. Cerita daripada satu hadis tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berhibur. Okey, kemudian diajarkan selain daripada hakikinya tadi solat itu, diajarkan tentang hiburan-hiburan sampingan. Masya Allah, diperingatkan lagi tentang hiburan yang melalaikan. Masya Allah. Dan ada satu ayat sahabat-sahabat, mungkin anda boleh tadabbur, boleh baca terjemahannya sekejap lagi. Itulah dia surah Asy-Syu'ara ayat 224 hingga 227. Tajuknya, menjadi mukmin pun sudah menghiburkan. Masya Allah. Menjadi mukmin maknanya menjadi orang beriman pun sudah menghiburkan. Sebab orang beriman ni ajaib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila diberi musibah, dia bersabar. Bila diberi nikmat, dia bersyukur. Dapat nikmat, syukur. Dapat musibah, sabar. Inilah hiburan bagi orang beriman. Sebab tu Nabi sebut ajaib orang beriman. Ajaib. Kita kan suka kat dunia ni, suka benda yang ajaib-ajaib. Ustazah ajaib, Ustazah malam tadi. Apa yang ajaibnya? Kan semua orang solat dengan khusyuk malam tadi. Kenapa? Sebab petang tadi lepas hujan tu nampak tulisan Allah kat langit. Wah, seminggu lepas tu semua orang jadi khusyuk. Pergi kerja pun tak nak cuti, nak solat, rasanya nak kiamat dah ni. Nampak tulisan Allah dekat langit. Allah, sahabat-sahabat, pelik-pelik kita ni. Lepas tu bila tulisan tu tak keluar, kita dah malas balik sembahyang. Awak jadi lagu tu. Tu sebut, awak jadi lagu tu. Orang Seremban kata, Ustazah ni pasal apa cakap utara pula ni, kan? Jadi kita nak sebutkan, bukan alatnya, bukan situasinya, bukan bendanya, sahabat-sahabat, bukan luarannya, tetapi di dalamnya sentiasa jiwa merasa terhibur dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Kalau dengan hiburan tu kita makin leka, makin jauh, makin meninggalkan agama, sahabat-sahabat, macam mana dalaman kita nak rasa terhibur? Sebab fitrahnya kita adalah tunduk kepada perintah Allah. Dalam perut mak lagi kita dah janji dengan Allah, kita akan menjadi saksi bahawa Allah itu adalah Tuhan kita. Orang yang mengakui Allah adalah Tuhannya, dia nak buat apa termasuk berhibur, dia tanya, benda ni mendekatkan ke menjauhkan aku dengan Allah?
Kenapa kita asal kita rasa seronok je kita terus buat, tak payah tanya dah Allah suka ke Allah tak suka. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab itulah ya, sahabat-sahabat yang menonton pada pagi Jumaat, anda sudah ber-Al-Kahfi ataupun belum? Sunnah Nabi malam tadi tak sempat boleh disambung pagi ni, nak sambunglah pagi ni, ustazah pula berkuliah. Kan? Sahabat-sahabat, ada je alasan kita. Sedangkan dia sunnah yang besar. Antara hiburan orang beriman mingguan, seminggu sekali. Merasa macam lazatnya sebab Nabi suka aku buat ni. Allah tengok apa yang aku buat ni. Masya Allah, bukan mudah nak menghabiskan Al-Kahfi 110 ayat. Tapi kita paksa diri, gagah. Dulu mulanya merangkak-rangkak, ustazah. Lepas 3 tahun saya amal, saya dah boleh bertatih, ustazah. Saya dah boleh berjalan, ustazah. Sekarang saya dah berlari, insya-Allah tak sampai setengah jam habis dah bacaan surah Al-Kahfi. Nah, itu hiburan. Makin lama makin baik, makin bagus, makin merapat kita dengan Allah. Makin sayu hati, bergetar hati bila disebutkan nama Allah. Tapi kalau makin hidup, makin menyalah-nyalahkan Allah. Aku solat pun aku jadi tak tenang. Aku solat pun bini aku lari. Aku solat pun laki aku dah tak sayang aku. Sahabat-sahabat, tolong perbaiki dalaman kita. So, apakah zikir yang paling besar? Itulah solat. Perbaiki solat, insya-Allah hidup kita akan temui pelbagai manfaat. Jadi, moga Allah sayang kita seperti sayangnya Allah kepada kekasih-kekasihnya. Itulah para waliullah. Kekasih Allah di kalangan kita mungkin ada, tapi kita tak tahu siapakah wali, yakni kekasih-kekasih Allah. Tapi rupa-rupanya dalam roh jiwa orang beriman itu tunduk, merapat sungguh-sungguh dengan Allah. Ada nilai ciri takwa, hanya takutkan Allah, insya-Allah. Sahabat-sahabat, kita tidak akan terleka, kita tidak akan hanyut, kita tidak akan tergelincir daripada landasan Quran. Tapi ingat, di sana ada satu lagi makhluk yang tak pernah berputus asa. Nak tengok kita tergelincir, nak tengok kita hanyut, nak tengok kita leka. Wa na'udzubillahi min zalik. Perbanyakkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung daripada gangguan godaan syaitan yang direjam. Amalkan ayat kursi yang biasa-biasa, sahabat-sahabat dirahmati Allah. 3 kul dengan penuh pengharapan, ya Allah, andai ditakdirkan aku mati, ya Allah, matikan aku dalam husnul khatimah. Syukur engkau pimpin aku rasa seronok bersolat, aku seronok baca Quran, ya Allah. Jangan engkau matikan keseronokan ini, lalu engkau pindahkan aku kepada benda yang tak membahagiakan aku, ya Allah. Perhatikan sahabat-sahabat, solat kita pagi tadi, kita dengar majlis ilmu, kejap lagi kita nak duha, kita nak baca Quran segala. Itu pilihan Allah pada kita mengikut kesungguhan kita. Kita kata kita nak berhibur dengan iman, tapi kita tak polish iman kita dengan ilmu. So, iman kita ditakut itulah. Tolong sedari, ustazah mulakan tadi, iman itu naik dan turun. Iman itu bertambah atau berkurang. So, jangan rasa seronok dengan solat yang biasa-biasa. Kena perbaiki lagi. Fahami erti bacaan. Perbetulkan, sahabat-sahabat. Banyak belajar, okay? Jadi, kita nak memperkukuhkan, memperbaikkan supaya kita menjadi orang yang terhibur dengan iman. InsyaAllah bulan depan kita nak sambung tajuk Dunia Hiburan Rasulullah. Hari ni berapa hari bulan? 5 hari bulan 11. Jadi untuk surau An-Nur fasa 3. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih penganjur surau An-Nur fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Kita raikan sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, buka pintu rezeki dengan berinfak ke tabung surau An-Nur fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Anda sila ziarah page mereka. Macam-macam asatizah yang hebat-hebat ilmunya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang kita boleh jadikan rujukan. Dan sudah pastinya mereka ini memerlukan sokongan anda. So, like page Surau An-Nur fasa 3A Bandar Seremban Selatan. InsyaAllah Allah redha pada kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Kita bertemu dan berpisah sementara kerana Allah. Semoga Allah temukan kita sekali lagi di dalam jannah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.